Lepas tu pernah mimpi minum darah dalam botol kecil. Subhanallah. Lepas tu besok paginya ada tanda dekat ni. Lebam. Macam ada taring Oh, dia tarik ni. merah. Subhanallah. Pasal apa dia serang kita dulu? Supaya dia nak kita gagalkan perancangan kita untuk habiskan dia ataupun buang dia. Sebab bila masuk booking ataupun nak pergi rawat mana-mana, kena kuatkan semangat. Apa pun jadi kita kena pergi. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiru wa zahir wa batin, Allahu akbar. Zahir. Ada kan? Kamu dari keturunan makcik ni ke? Kamu Islam? Kamu jin Islam atau tidak? Sini untuk kipas ni. Ada tak kawan-kawan kamu dekat dalam badan anak-anak dia? Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu. Mudah-mudahan Allah redha dengan pertemuan kita dan dikabulkan segala hajat kita lah, insya-Allah. Kepada yang menonton, saya berada di Bandar Baru Salak Tinggi, Selangor kan? Selangor untuk checking dan juga rawatan keluarga ni lah. Kalau ikutkan plan asalnya ada lebih 5 ke 6 orang untuk buat rawatan ni. Cuma ujung-ujung waktu dia berbolak-balik hati dia lah. Dia banyak faktor lah. Kadang-kadang anak tak bagi, kadang-kadang adanya bisikan-bisikan dan sebagainya. Kadang-kadang kita heran juga. Kita nak ikhtiar menyembuhkan diri, kenapa anak-anak nak halang? Pasal kita tak rasa derita sakit. Orang yang derita sakit ni patut kita, family paling penting kena support keluarga kita yang sakit. Jangan abaikan, jangan ambil mudah. Pasal sakit gangguan ni dia ada 3 risiko: gila, mati dan lumpuh. Nanti besok dah jadi mental, dah tak boleh nak rawat dah. Sebab cegah daripada awal-awal, insya-Allah. Jadi subhanallah, syukur pada Allah kerana perancangan kita untuk bertemu jadilah. Banyak jugalah ada kes-kes yang last minute je cancel. Saya tak ada masalah bila cancel, saya naikkan nama yang kemudian menunggu ni. Kalau tak ada yang sedia, saya cuti, naik motor jalan-jalan. Jadi saya mudah saja. Pasal saya buat rawatan ni part time je, bukan career tetap sajalah. Jadi sebelum mula ke rawatan, pada zaman kita sekarang ni dah mudah dah kita cek kita ada gangguan ataupun tidak. Kalau zaman Piramli dulu, orang dulu dia tengok mangkuk. Nampak tak nampak, pendek umur, terus nampak. Jadi Piramli tu bagi tahu kat kita, telekan ramalan ni banyak penipuan dan pertambahan lah. Jadi janganlah sesekali kita percaya. Bukanlah kata kita menidakkan ilmu-ilmu yang sebegini. Pasal ada manusia yang memang Allah Ta'ala bukakan rahsia-rahsia Allah tu untuk mengetahui benda yang gaib. Tapi dalam 100 orang mungkin 1 ke 2 orang. Yang lain tu kebanyakannya menambah-nambahkan cerita je lah. Dan ada larangan daripada Nabi percaya telik-telik ni. Contoh, awak jumpa orang kat luar, dia cakap, "Kak, ada benda 3 ekor ikut akak." Kita percaya saja. 40 hari amalan kita tertolak. Dan ada satu hadis Nabi cakap, barang siapa percaya telekan, 40 hari amalan dia tertolak dan dia telah kufur kepada agama yang diturunkan pada Nabi. Kufur ni keluar Islam lah. Ibadah tergadai, akidah tergadai, jahanam. Jadi that's why lah saya selalu bagi tahu pesan pada pesakit dan yang menonton, supaya kita keluarlah daripada telik-telik ni. Zaman dah moden, kita ada macam-macam sumber untuk dapatkan ilmu.
ada kitab, ada YouTube, ada ceramah ustaz-ustaz. Belajarlah, ya. Okey, sebelum kita mula rawatan, yang pertama nanti ceritakan pada saya, ada tak mimpi-mimpi yang kerap berulang dan berepisod. Kita kesan gangguan melalui petanda mimpi. Kalau tak ada mimpi, biasanya tidak ada gangguan. Cuma ada seseparuh pesakit, dia tak ada mimpi tapi dia ada gangguan yang teruk. Tapi dia ada pula petunjuk di sakit dia pula. Okay? Yang pertama, orang yang ada gangguan ni dia akan kerap mimpi ular. Ular paling banyak lah. Ular, bayi, jatuh tempat tinggi, mimpi rumah lama, mimpi arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia selalu datang, mimpi tempat kotor dan bernajis, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi menerima sesuatu. Dalam mimpi tu ada orang bagi kita barang, kenal ataupun tidak. Dan kita akan mimpi binatang seperti kalajengking, lipan, ular, harimau, buaya, singa, anjing, babi dan kucing hitam. Lepas tu kita akan kerap mimpi ada orang datang nak bunuh kita ataupun nak mencelakakan kita lah. Kita akan kerap mimpi bersetubuh yang kerap, mimpi terbang, mimpi banjir dan juga lemas, dan kita kerap mimpi kubur. Jadi ini antara ciri-ciri mimpi petanda gangguan yang kerap dimimpi oleh pesakit-pesakit yang saya rawat lah. Biasanya dia akan ada persamaannya dalam satu Malaysia ni, poin-poin mimpi ni. Yang kedua, apa gangguan yang dialami? Sakit ke, nampak kelibat ke, dengan bisikan ke, ada lebam peha betis ke, ataupun kena tindih masa tidur. Okey, pakcik dulu. Kalau ada, pakcik cerita. Bagi saya tak ada ingat. Pakcik tak ada lah. Pakcik sekarang umur berapa? 63. 63. Sakit misteri ada tak? Misteri tak ada. Tak ada. Okey. Pakcik? Yang pertama, mimpi. Mimpi tu biasa. Dari kecil memang dah biasa mimpi. Yang paling kerap sekali mimpi poin apa? Mimpi masuk dalam hutan. Pernah mimpi bayi terbakar, orang bakar bayi. Masa tu rasa macam saya mesti sekolah rendah. Lepas tu saya masuk hutan, terjun dalam perigi, selalu kerap lah masuk hutan lah. Pergi ke kubur. Lepas tu pernah mimpi minum darah dalam botol kecil. Subhanallah. Lepas tu besok paginya ada tanda dekat ni, lebam. Macam ada taring. Oh, ada taring merah. Subhanallah. Lepas tu start lah. Start Rasa badan sakit-sakit. Selalu bisa-bisa badan, rasa lesu-lesu dekat sendi-sendi ni semua sakit lah. Paling Lepas sakit ada dalam dekat rumah ni pernah mimpi buka pintu belakang. Okey. Ada ular 2 ekor. Ular hitam, satu ular kuning. Itulah. Okey. Pernah jugalah mimpi ulat keluar dari kaki. Okey. Ulat-ulat kecil, ulat-ulat halus keluar dari badan. Okey, lebam-lebam ada tak makcik? Dulu kerap lebam, sekarang ni tak. Sekarang tapi kurang. sakit sekarang ni pun sakit balik. Tiba-tiba je terus sakit. Oh, nak rawatan ni tu ada sakit. Dia ada serangan awal. Sakit sangat-sangat. Itu sebab orang yang ada gangguan ni, kadang dia booking ataupun dia nak pergi pusat rawatan je, dia dah kena serangan awal sakit. Jadi macam mana dia nak pergi? Tak naklah pergi. Aku dah sakit ni, malah aku nak ubat, nanti lagi sakit. Pasal apa dia serang kita dulu? Supaya dia nak kita gagalkan perancangan kita untuk habiskan dia ataupun buang dia. Sebab bila masuk booking ataupun nak pergi rawat mana-mana, kena kuatkan semangat. Apa pun jadi kita kena pergi. Jangan sesekali kita kalah. Kita kalah dengan tipu daya mereka, maka mereka akan ikut kita sampai mati. Itu yang dia nak. Kita dah mati, turun dekat anak, turun dekat cucu, kacau. Seluruh keturunan kita susah nanti. Okey awak? Saya mimpi tu tak over ingat, tapi waktu bujang dululah. Bujang dulu time belajar kerap juga terimpit. Kerap kena tindih kan? Okey. Lepas tu mimpi sekolah menengah dulu pernah mimpi kubur sekali dia. Okey. Itu je. Lepas tu tak ingat lah. Saya rasa tak ada. Ada apa-apa gangguan tak? Tak ada. Tak ada apa-apa gangguan lah. Okey. Banyak dah gangguan. Makcik. Saya dulu kerap menangis, tak menangis. Emosi terganggu. Tiba-tiba nangis, sedih. Saya sedih sangat-sangat. Lepas tu rasa nak mati.
tak nak mati, Okey. tapi terlampau sedih. Apa yang ingat sebut mak. Bila sedih sampai suami kata nak apa? Okeylah mak nak mak. Okey, yang suami kata okeylah besok kita balik je, rindu dengan mak je, rindu mak. Cakap dengan dia, lepas tu dalam hati ni macam mana nak baca ayat kursi. Jadi lupa baca ayat. Memang lupa sangat-sangat. Sampai Fatihah lupa, ayat kursi pun lupa. Makcik buat rawatan sebelum ni pernah kena rasuk tak? Rasuk ke tidak? Tak pernah kena rasuk. Tak pernah kena rasuk lah. Belum pernah lagi lah. Kalau menangis-nangis semua ada tak? Tak ada. Rasa sedih? Tak. Tak ada efek apa-apa lah. Sebab dia mandi dah terlupa macam tu je. Okey, maksudnya dia tak ada yang panjang lah mandi, lepas tu balik je lah. Okey, subhanallah. Saya terang sikit lah. Gangguan ni dia memang akan ganggu fizikal kita, menyakiti. Yang kedua, dia akan ganggu emosi. Kita berubah jadi sedih tiba-tiba, panas baran tiba-tiba, jadi takut tiba-tiba dalam rumah sendiri tapi takut. Padahal duduk rumah tu 20 tahun tak takut, dia tiba jadi takut. Lepas tu kita akan berubah menjadi mengasingkan diri, tak nak bersama suami, tak nak bersama anak-anak, anak balik kita dalam bilik. Lepas tu kita akan jadi putus asa, tak nak hidup, tak nak kerja, tak nak berniaga. Jadi bila dia ganggu kita punya fizikal dan emosi, maka lepas tu kita nak akan beribadah. Ibadah kita pun akan terganggu, tak ada kualiti. Nak semayang jadi sakit, jadi kacau, jadi sedih, jadi celaru. Dan dia akan kacau pula tidur malam. Tidur malam, nak tidur je rasa ada benda naik katil, ada rasa dengar nafas, dengar dengusan, ketukan, cakaran dan sebagainya. Kerak sedih. Boleh tiba-tiba je sedih sangat-sangat. Boleh menangis. Kalau tak sembahyang pun dia tiba je boleh menangis. Dia sakit-sakit tu tak berapa, tapi lebih kepada emosi lah. Okey. Jadi bila empat-empat ni diganggu, dia dapat kuasai 100%, maka tu yang kita tengok pesakit mudah kena rasuk. Dia sedih je kena rasuk, dia marah je kena rasuk, dia risau je kena rasuk. Bila dah sampai tahap selalu dirasuk ni, kalau dia tak kuat, memang dia akan sentiasa digunakan oleh jin-jin yang damping dia tu lah. Sumber dia banyak datang, tapi kita tak perlu tahu sumber dia datang daripada mana lah. Kalau kita tahu pun kita simpan je. Pasal apa? Bila tahu orang buat, nanti satu hari kita geram, kita nak balas. Kalau kita tahu daripada keturunan, kita takut nanti kita mencela keturunan kita. Dia orang dah meninggal, tiba-tiba kita dah sedih, kita dah putus asa, kita mesti akan cakap, ni semua tok nenek punya pasal lah. Duit aku habis, hidup aku susah. Kita tak nak kita mencela mereka. Pasal macam saya selalu cakap lah, dia orang ambil benda ni ada reason. Reason yang paling utama, mereka hidup dengan penjajah dan bahaya. Mereka hidup dengan binatang-binatang buas. Dulu-dulu mana ada jalan tar, mana ada lampu jalan, belakang rumah rimau jalan, gajah jalan. Komunis di mana-mana, anytime anak bini, harta benda kita boleh kena curi, anak bini boleh kena bunuh dan rogol lah. Jadi syukur alhamdulillah Allah bagi kita keselamatan, safety dan sebagainya pada zaman sekarang ni lah. Okay, insyaAllah tanpa membuang masa, saya minta depan sikit boleh tak? Nanti saya nak lalu kat belakang badan, nak cek belakang badan. Okey, ngam. Okey, dah. Okey. Makcik ada rasa berdebar-debar tak? Lepas tu tak pun sakit. Terus jadi sakit lah kat situ? Okey. Jadi saya minta, ini ikut saya baca, ini dipanggil sumpah ataupun doa pemutus perjanjian. Kita putuskan perjanjian yang mungkin pernah dilakukan oleh tok nenek moyang kita dulu, yang kita tahu ke tak tahu ke, ataupun apa-apa sihir yang pernah dihantar ke atas nama kita melalui kianat manusia, ataupun mana-mana jin yang ikut kita. Kadang-kadang ada jin liar yang ikut kita. Jadi bawa anak-anak pergi holiday air terjun ke pantai ke apa ke, pastikan paling malas kita baca bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Lepas tu kita niatkan, ya Allah, pagari diri aku, anak-anak aku, keluarga aku daripada gangguan jin dan sihir dekat tempat yang aku pergi ni. Pasal takut dia suka kat anak kita, dia tahu anak kita bercakap seorang-seorang lah kat rumah, dia akan ikut balik. Walaupun kita pergi Bali ke, pergi dekat Thailand ke, kalau dia suka dia akan ikut balik. Jadi kena hati-hatilah.
kita putuskan segalanya, mudah-mudahan dengan melafazkan sumpah ataupun doa ini, Allah mudahkan urusan kita, jalan keluar kita, Allah pulihkan kita sepenuhnya, kita dapat beribadah sempurna, dan kita niatkan, aku nak sembuh ya Allah pasal aku nak ibadah sempurna, aku nak berbakti pada suami aku sebelum aku pergi. Ya, makcik? Boleh okey, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian, dari segala perhubungan, dari segala pertalian dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang dihantar kepadaku, yang dipuja ke atas namaku, yang mengikuti aku, yang aku terima secara rela ataupun paksa, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Bebaskanlah diriku, ahli keluargaku, keturunanku, harta bendaku, rezekiku dari berkait lagi dengan mereka ya Allah. Berikanlah aku jalan keluar ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan yang kekal ya Allah. Berikanlah aku perlindungan ya Allah. Merdekakanlah aku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dalam lafaz kita ni, kenapa saya cakap yang aku terima secara rela ataupun paksa, sedar ataupun dalam mimpi. Kalau dulu-dulu nak terima, contoh arwah nak begini, siapa nak terima? Dia kena dengan akad. Tapi sekarang jin-jin ni dah advance, tak payah akad. Dia boleh datang dalam keadaan kita nak ataupun tak nak, rela ataupun paksa, secara sedar ataupun dalam mimpi. Tahun berdekati tahun, macam mana modernnya manusia, bangsa jin juga moden. Mereka juga ada teknologi, kepandaian, kepakaran. Bukan macam dalam YouTube kita tengok boleh ketuk kepala apa semua tu. Itu fake content saja. Kalau dah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, seekor jin ifrit menawarkan diri untuk membindahkan istana Balqis dalam keadaan Nabi Sulaiman bangun dan duduk daripada tempat duduk Nabi Sulaiman. Takkanlah jin zaman sekarang ni bodoh. Subhanallah. Jadi insya-Allah hari ini saya minta semua yang ada yakin sungguh-sungguh dengan Allah, kita berusaha, Allah akan sembuhkan kita. Kadang-kadang separuh pesakit ni susah nak sembuh pasal dia tak yakin. Dalam hati dia, buat apa ubat, nanti datang balik, buat apa ubat, nanti tetap juga sakit. Benda ni takkan boleh buang. Bila kita fikir macam tu, kita memang takkan boleh buang benda ni. Untuk buat sesuatu, kita kena bersangka baik dan yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Macam orang meniaga lah. Buat apa meniaga, bukan boleh kaya, tak meniaga lah dia. Subhanallah. Allah yang menyempitkan, Allah jua yang melapangkan, Allah yang memberikan segala penyakit, dan hanya Allah mampu menyembuhkan segala penyakit. Saya hanya ikhtiar melalui sedikit ilmu dan pengalaman saja. Dan anggaplah segala ini adalah ujian daripada Allah untuk hapus dosa kita, angkat darjat dan beri pahala pada kita. Bersangka baik dengan Allah. Allah tidak akan uji di keluar kemampuan kita. InsyaAllah saya minta izin pada pakcik sebagai wali kepada keluarga ni untuk buat rawatan. Ada part saya baca dan ada part saya akan pegang di bahagian tertentu, di ubun-ubun, belakang telinga, leher dan juga belakang badan, untuk cek poin-poin yang biasanya benda ni duduk. Itu sebab kita kadang-kadang sakit belikat,
sakit berat bahu, sakit pinggang, pergi urut tak lega, pergi bekam tak lega. Biasanya memang sakit gangguan lah. Ya, subhanallah. Jadi saya minta izin kepada Pak Cik dan juga semua. Dan untuk gangguan ni banyak kategori. Ada orang, saya baru sampai dah kena baling handbag, handphone semua, itu dah kategori rasuk yang ganas. Ada orang dia tak kena rasuk tapi dia hanya sakit. Ada orang dia tak sakit, dia hanya kena gangguan emosi. Jadi apa pun kita serah pada Allah, apa yang jadi urusan dia. Bukanlah bermakna setiap kali saya datang orang akan kena rasuk. Ya, yang menzahirkan benda ni semua urusan Allah Ta'ala. Kita hanya usaha saja, ya, sebaik mungkin. Okey, sekarang sebelum zikir ni niatkanlah hati, ya Allah, jika apa yang aku alami ini adalah akibat daripada gangguan jin, sihir, buktikan, zahirkan, tunjukkan, binasakan semuanya ya Allah. Ya, selepas tu tutup mata, zikir Allah, Allah, Allah dalam hati. Ya, hantarkan zikir tu ke seluruh anggota tubuh kita yang sakit. Contoh sakit dekat sini, masih niat zikir tu hantar dalam salur darah kita tu, hantar dekat lutut tu. Selain saya bantu pada luar, pesakit bantu pada dalam, supaya kita ada dua serangan lah kepada bangsa-bangsa jin ni. Masih kena kuat, masih kena ikhlaskan. Cuma saya nak pesan, tak ada istilah saka baik. Kalau saka tu baik, kenapa kita sakit? Kenapa kita kena buatan orang? Kita ada bodyguard, kenapa kita kena gangguan? Si bodyguard kita akan halang kita. Jadi tidak ada saka baik. Cukuplah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita umat Nabi yang mana tidak ada hijab. Nabi cakap doa itu senjata orang mukmin. Nabi tak cakap saka itu senjata orang mukmin. Jadi kita kena faham. Hati-hati dengan penipuan-penipuan mereka, insya-Allah. Okey, sekarang tutup mata, zikir. Serahkan diri bulat-bulat pada Allah, kosongkan minda, buang semua sekejap. Yang ada hanya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الحتمة من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العلي العظيم بسم الله الغفور الشكور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أول وآخر وظاهر وباطنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنات المحيا والممات ومن شر فتنات المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, Ya Allah. Jika ada kebatilan jin dan sihir dalam tubuh mereka, Ya Allah, zahirkan, Ya Allah, buktikan, Ya Allah, tunjukkan, Ya Allah, binasakan, Ya Allah, hancurkanlah, Ya Allah. Jika ada yang lari, Ya Allah, sejauh mana pun mereka lari, Ya Allah, heret mereka masuk dan binasakan semuanya, Ya Allah. Permudahkanlah urusanku, Ya Allah, janganlah Engkau persulitkan, Ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bakhar ya karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Ya Allah ya Rahman ya Rahim, zahirkanlah mereka ya Allah. Ya ma'syaral jin, mawjud hadir zahir dengan izin Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahi awal wa akhir wa zahir wa batin. Allahu akbar. Zahir. Ada kan? Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahi awal wa akhir wa zahir wa batin. Allahu akbar. Kenapa kamu kacau jasad ni? Boleh kak? Kenapa kamu kacau masjid ni? Kalau tidak aku bakar kamu dengan ayat-ayat Allah. Kamu datang dari mana? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah dan beribadah pada Allah. Kenapa kamu kacau dia? Kenapa kamu kacau dia? Cakap. Kenapa kamu kacau dia? Kenapa kamu kacau dia? Kenapa kamu sakitkan dia? Kamu datang dari mana? La ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kenapa kamu kacau makcik ni? Ha? Kamu datang dari mana? Hajin? Baik kamu cakap sebelum aku gasak kamu ni. Ha. Ha. Kamu datang dari mana? Ha? Kamu datang dari mana? Cakaplah. Ha? Kamu dari keturunan ni ke? Ha? Kamu dari keturunan makcik ni ke? Ha, kamu Islam? Ha? Kamu jin Islam atau tidak? Sini tutup kipas ni. Tujuan kamu untuk jaga makcik ni? Ha? Kamu jaga dia ke? Kalau kamu jaga dia, kenapa kamu buat dia sakit? Kamu buat dia derita, terganggu emosi. Kami manusia, kami dah tak perlukan jin untuk jaga kami. Kerana Allah yang maha menjaga kami dan kamu. Kamu juga Allah jaga. Selama ni tak dapat detect lah pasal makcik ni selama ni pergi buat rawatan mandi limau je. Tak ada bacaan-bacaan, tak ada teknik untuk zahirkan. Dan saya, teknik saya memang saya force dia naik. Saya memang datang untuk bagi orang kena rasa supaya kita boleh putuskan. Aku bagi kamu hari ini 3 pilihan. Yang pertama, pergi dan putuskan segala perhubungan dengan makcik ni, keluarga dia, keturunan dia, harta benda dia, rezeki dia. Yang kedua, masuk Islam dan bertaubat, lalu pergi. Dan yang ketiga, aku akan sembelih leher kamu pada malam ini jika kamu berdegil. Kamu diambil tahun bila? Lama dah? Oleh atuk dia ke moyang dia ke apa? Ha? Moyang dia? Ingat tak nama orang yang ambil kamu ni? Apa namanya? Ingat nama dia? Ha? Untuk membuktikan kamu betul datang dari keturunan dia, kamu mesti ingat nama tuan yang ambil kamu. Siapa yang ambil kamu? Ha? Tak boleh cakap? Ha? Tak boleh cakap? Okay, kamu diambil daripada mana? Daripada negeri mana kamu diambil? Cakap. Ha? Kamu diambil dari negeri mana? Sekarang macam mana? Ha? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa
ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر. Sekarang macam mana Jin? Ha? Kamu nak pergi? Boleh pergi? Ha, boleh pergi? Masuk Islam dulu, pergi putuskan hubungan dengan dia. Boleh? Boleh ikhlas kerana Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kamu agama apa sebenarnya? Kamu ada agama tak? Tak ada agama. Kamu menyamar sebagai Islam sajalah untuk memperdaya manusia. Ya. Okey, kita masuk Islam kita masuk Islam, taubat, lepas tu terus pergi. Dah lama dah kamu bagi makcik ni sakit derita ni. Kalau kamu daripada keturunan dia, patut kamu jaga dia, bukannya kamu ni menyusahkan dia. Betul? Betul tak? Makcik sakit pada sebelum kahwin dengan pakcik kan macam mana? Pada kecil lah. Subhanallah. Sekarang taubat. Boleh? Boleh tak? Ada tak yang lain dekat anak-anak dia? Ha? Ada ke tidak? Ha? Ada tak kawan-kawan kamu dekat dalam badan anak-anak dia? Ha? Ada tak? Kamu tindih anak dia ni? Ha? Kamu cuba rogol dia? Subhanallah. Jadi bila kita kerap kena tindih tu, sebenarnya ada jin cuba merogol kita. Lalu dia bagi kesan-kesan cinta tu yang lebam-lebam tu. Dan tu sebab pesakit ni akan kerap mimpi bersetubuh. Rogol dia kita jangan expect macam manusia dengan manusia. Adalah cara-cara dia yang Allah dia yang tahu. Tapi bangun tu memang sakit-sakit badan lah. Kalau mimpi bersetubuh tu bangun memang akan sakit-sakit badan. Masuk Islam Boleh? Boleh tak? Boleh? Alhamdulillah. Dah lama dah kamu menyeksa manusia. Kalau aku seksa keluarga kamu, mesti kamu pun marah kan? Suami dia pun kalau nak marah dengan kamu ni, suami dia boleh marah ni. Tapi suami dia relax je. Apa nama kamu? Apa nama kamu? Ada nama tak? Tak ada. Kamu wujud apa? Nenek tua ke? Harimau ke? Hantu raya ke? Harimau? Diambil dulu untuk jaga tanah ke apa? Jaga rumah? Jaga rumah, jaga je lah rumah. Tak payahlah jaga manusia ke? Dah, tenangkan diri kamu. Kita syahadah. Aku putuskan hubungan dan perjanjian kamu dengan jasad ini. Lepas tu kamu pergi. Boleh? Boleh? Boleh tak Jin? Boleh? Tenangkan diri dulu. Apa yang kita sayang, satu hari kita akan lepaskan juga. Macam mana pun kita sayang pada makhluk, bila Allah berkehendak untuk mengambilnya, maka kita kena redha lepaskan segala yang kita sayang. Macam aku cakap, kami sekarang, zaman kami dah ada sistem keselamatan. Dah tak perlukan jin untuk jaga kami. Ikut aku baca. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
Asyhadu alla alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahawa bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahawa bahawa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah, utusan Allah, kecintaan Allah, kecintaan Allah, kekasih Allah. kekasih Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kamu telah Islam. Untuk Islam. Ikut aku baca selawat. Allahumma Allahumma salli ala salli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala wa ala ali ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. dengan namamu, Dengan nama dengan nama Nabimu, dengan nama Nabi aku memutuskan aku memutuskan segala perhubungan, segala perhubungan, segala pertalian, segala pertalian, segala sihir, segala sihir, segala perasaan segala perasaan dengan jasad ini, dengan jasad ini, keluarganya, keluarganya, keturunannya, turunannya, harta bendanya, harta benda, rezekinya. rezeki. Jika aku mengganggu lagi mereka, ya Allah, Jika aku mengganggu lagi mereka, ya Allah, lagi mereka, ya Allah, maka aku akan sial, maka aku akan sial, maka aku akan binasa, maka aku akan maka binasa, aku akan hancur, maka aku akan malang seumur hidup. maka aku akan malang seumur. Ya Allah, Ya Allah, bebaskanlah aku, ya Allah, bebaskanlah merdekakanlah aku, ya Allah, merdekakan dari segala perjanjian dari segala yang perjanjian pernah aku lakukan. yang pernah aku lakukan. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ampunkanlah dosa. Terimalah taubatku, ya Allah. Terimalah taubat. Janganlah engkau sesatkan aku lagi, ya Allah, Jangan sesatkan aku lagi. setelah kau beri hidayah padaku, ya Allah. Setelah kau beri hidayah padaku, ya Allah. Hidayah padaku. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan. Aku redha Allah Tuhanku. Aku reda Allah Tuhanku. Aku redha Islam agamaku. Aku reda Islam agama. Aku redha Nabi Muhammad nabiku. Aku reda Nabi Muhammad. Kamu telah Islam. Sekarang aku nak kamu minta maaf pada suami dia, lalu aku bawa keluar, pindah ke tempat lain belajar agama. Boleh? Sekarang cakap pada suami dia, aku minta maaf Aku minta maaf dari segala dari segala kesilapan yang aku lakukan. kesilapan yang aku lakukan. Pakcik, saya maafkan. Dunia akhirat. Kamu telah Islam, aku berikan nama kamu Zamarul. Kamu jangan lagi berdampingan dengan manusia. Ya, cari agama. Bumi pun dah telah tua kan? Kamu tahu bumi dah tua kan? Kamu tahu tak lama lagi Dajjal nak keluar? Tahu ke tidak? Kamu kenal Dajjal? Kenal tak? Tak kenal. Berapa umur kamu? Ratusan ataupun ribuan tahun? Ratusan. Jin muda lagi, ratusan ni dia muda lagi, bawah 40 tahun kalau manusia. Kalau ribuan ni atas 50 tahun. Jadi kamu dah minta maaf. Ada apa-apa nak cakap aku sebelum aku tarik kamu keluar dan pindahkan kamu ke tempat lain? Terima kasih. Boleh dikatakan pasal aku tak sembelih leher kamu ni. Boleh cakap terima kasih? Bukan kena bayar pun. Kita beradab dengan sesiapa pun yang beradab dengan kita. Boleh? Lagi cakap apa yang nak cakap dengan aku sebelum aku keluarkan kamu? Tak ada. Lepas ni pergilah. Kamu dah sumpah dan kamu terikat dengan sumpah atas nama Allah dan Nabi. Ingat, lepas ni jangan lagi mengganggu manusia. Carilah amal kamu, kumpullah amal kamu sebelum kembali pada Allah. Jin mati tak? Keluar Bismillahirrahmanirrahim.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Keluarkan semua anak-anak kamu, tentera-tentera kamu dan kawan-kawan kamu yang ada pada jasad ini dan seluruh keluarga dia. Boleh? Ajak semua keluar Kamu Islamkan mereka, pindah ke tempat yang baru. Boleh? Alhamdulillah. Bismillahi. Allahu Akbar. Ikhlaskan hati, lepaskan semuanya. Ikhlaskan hati. Allahu Akbar. وقل جاء الحق وذهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Allahu Akbar. Keluarkan semuanya. Ikhlaskan hati kamu. Ikhlaskan hati. Ikut aku keluar. Ikut aku keluar, pindah tempat lain. Ikut aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku akan tinggalkan jasad ini dengan ikhlas, dengan sempurna, dengan yakin. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk keluar. Allahu Akbar. Aku keluar. Lepaskan semua, keluar. Allahu Akbar. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunal bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah, hancurkan segala sihir yang masih tersisa dalam tubuh ini, ya Allah. Keluarkan segala jin yang masih ada dalam tubuh ini, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Makcik, sedar makcik? Dengar suara saya makcik? Alhamdulillah. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikut saya baca makcik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sembuhkanlah aku, ya Allah. Bebaskanlah aku, ya Allah. Merdekakanlah aku, ya Allah. Keluarkan segala kebatilan, ya Allah. Jin dan sihir, ya Allah, yang masih tersisa dalam tubuhku, ya Allah. Keluargaku, ya Allah. Keturunanku, ya Allah. Kehidupanku, ya Allah. Rumahku, ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Bebaskan kami, ya Allah. Merdekakan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bi'idhnihi ar-rahmanir rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahu akbar. Allah. Sakit. Dah
Tahan saya nak clearkan sikit. Bismillah. Dia sakit gangguan ni banyak belah kiri badan. Kalau 10 pesakit, 1 ataupun 2 orang je kanan, 8 kiri badan. Kenapa jin suka kiri? Pasal dia benci dengan kanan. Kanan Rasulullah suka. Orang yang selalu pakai baju ke, pakai kasut ke, apa ke, sikat rambut ke kanan, maksudnya dia telah mengikut sunnah Nabi lah. Ada saya. Tahan sikit, saya clearkan. Allahu Akbar. Allah. Sakit yang dekat kaki tu hilang tak? Hilang kan? Dia duduk kat kaki tu. Itu poin utama dia lah. Biasanya mana yang pesakit sangat-sangat sakit, itulah sarang utama dia. Dia yang dalam TV tak sama dengan realiti. Dalam TV tu contohlah hantu-hantu tu lah. Kalau jin-jin yang sihir manusia, ganggu manusia ni, dia boleh menjadi sekecil-kecilnya, dia boleh menjadi sebesar-besarnya. Objek dia ni, badan jasad dia ni boleh bertukar lah. Dan apa yang kita nampak tu semua watak-watak ataupun lakonan mereka saja berwujud dalam bentuk tu. Wujud sebenar mereka hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang boleh nampak macam mana bentuk dia yang sebenar. Yang mana jadi pocong, jadi rimau, jadi hantu raya semua tu. Itu watak-watak dia yang direka mengikut apa yang popular di negara tu. Dekat negara kita mana ada hantu Cina lompat-lompat tu. Mana ada hantu budak kecil pakai gaun putih. Dekat negara orang putih adalah. Negara kita tak ada zombie. Dia ikut negara. Ikut apa yang bermain dan berlega di sekitar masyarakat pada dulu sampai sekarang. Manusia ni takut dia ni, kita berupa dalam bentuk ni. Keturunan makcik dulu ada yang pesilat ke? Patutlah pakai rimau. Kuda kepang. Kuda kepang pun ada. Bola Batu Pahat dah Johor. Sabak berenang. Sabak berenang. Jadi saya tak cakap lah, kita tak nak cakap kuda kepang ni pakai jin ke apa. Cuma apa-apa adat, apa-apa ilmu yang kita guna, kita hilang kesedaran, kita berubah menjadi sifat lain daripada manusia, maka kita dikendalilah. Maksudnya ada something lah. Cuma kita boleh faham, dalam Islam tak ada istilah dewa-dewa, dia panggil dewa-dewa. Cuma benda ni dia sensitif. Pasal dia adat sesuatu kaum kan. Cuma kalau kita berubah drastik dari sudut perilaku, suara, bentuk, gerakan badan, kita dikendali, maka kita dirasuk lah tu. Bismillah. Saya akan clearkan sampai makcik tak rasa sakit tu. Tahan sikit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab saya buat satu malam satu keluarga. Saya nak clearkan totally, vacuum habis. Supaya siapa yang terkait dalam satu family semua dapat. Orang cakap atas dasar pengalaman saya clearkan habis. Kesembuhan milik Allah. Saya nak bantuan saya, apa yang saya buat, lepas ni pesakit tak payah cari pelawak lain dah. Allah izin sembuh, tak payah cari dah. Pasal kalau satu malam 3-4 tempat, saya datang untuk kerja yang cincai-cincai lah. Saya tak nak macam tu. Itu sebab booking tu jadi lambat. Makcik booking berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun 2 tahun nak jumpa tu. Saya sebulan 16 keluarga je. Setahun 130 keluarga saja. Nama yang ada, tak tahulah sampai bila. Kalau ikutkan tahun 2005. 2025. 2025 tu pasal ada nama-nama atas makcik tu yang mungkin dah hilang ke dah tukar nombor. Kita gantikan naik. Estimate sampai 2027 full. Tapi mungkin cepatlah. Orang takkan nak tunggu lama Dan kita pun tak paksa pesakit. Kita pun lepas booking tu kita cakap cari perawat lain dulu. Supaya kalau dah lega bagi tahu kami. Kami nak cancel bawah nasihat. Ini kadang-kadang dia dah lega, dia nak cancel, dia tak bagi tahu. Kita kontak tak balas. Cuma orang cakap
Orang berbudi kita berbahasa lah. Kurang kan? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sihir ni kita boleh cakap ilmu. Yang melakukan sihir ni jin. Jin ni pelakulah. Setiap orang yang ada kena gangguan, dia ada dua, jin dan juga sihir. Jin ni pelaku, dia buat ilmu sihir kepada kita. Sihir menyakitkan, sihir menampakkan diri, sihir pembenci, pemisah, pelalau, sihir santau. Santau tu ilmu lah, sihir. Boleh tak kita hanya keluarkan sihir saja tanpa keluarkan jin? Tak boleh, kena keluar package lah. Pasal dia kereta macam kereta dengan minyak. Kalau ada kereta je tak ada minyak, tak jalan kereta tu. Macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebab video saya pun panjang. Saya buat rawatan satu keluarga. Kalau dah 6 orang kena rasuk, takkan video 10 minit. Tak logik. Macam tu. Luruskan kaki je Makcik. Okey, luruskan kaki. Okey, sekejap. Sini sikit ke tepi. Okey. Tepi tangan letak ke tepi. Okey. Tahan Pakcik sini, sebelah. Saya tekan pakcik punya peha, luruskan kaki pakcik sekejap. Saya tekan. Sakit tak? Sakit tak? Relax. Tak, rasa je nak bagi pakcik rasa sakit ke tak? Kalau tak ada gangguan, tak rasa sakit. Sakit tak? Bismillah. Bismillah. Serang kita punya sendi-sendi supaya kita solat dalam keadaan sakit, kita akan hilang khusyuk. Tak khusyuk. Bila tak khusyuk, solat kita kurang value. Maka bila kurang value, benteng kita ni akan menjadi rapuh supaya dia boleh mudah keluar masuk. Pasal Nabi SAW bersabda, solat ini adalah hijab kepada diri kamu. Maksudnya benteng lah. Benteng kita. Kalau solat kita yang kurang sempurna, maksudnya kurang sempurna ni kurang khusyuk lah. Solat ni pun dia ada value-value dia. Yang kurang khusyuk, maka dia akan kurang lah value dia di sisi Allah. Itu urusan Allah lah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Okey, sini geli, bukan sakit Okey, relax. Sebelah sini geli, sebelah sini sakit. Ada sakit. Tahan sikit Makcik. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, hancurkan, leburkan, musnahkan segala kebatilan yang masih tersisa dalam tubuh ini, Ya Allah. Izinkanlah, Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dia bila mana saya tekan dah tak rasa sakit, maksudnya benda yang duduk di situ, sihir tu yang duduk kat situ tu dah clear. Kalau si sakit yang pesakit rasakan ni akibat sakit sendi ke, sakit urat ke, sakit hospital ke, dia sakit tu tak boleh ditarik-tarik. Sakit sendi, sakit urat, kena urut lah, kena makan ubat lah. Tapi kalau sakit tu bukan akibat daripada gangguan, maka dia boleh saya clearkan. Untuk sakit. Allah.
sakit lagi tak? Hilang kan? Macam mana boleh hilang? Pasal macam saya cakap, sihir ni umpama duri ataupun jarum yang menikam dekat side body kita, daging-daging sendi-sendi kita. That's why orang kena sihir ni, dia akan rasa sakit yang menyucuk-nyucuk ataupun menikam-nikam. Macam duri tu. Piramli kan dah bagi hint, dia cocok tang sini, dia cocok tang sini. Itu yang maksud dia sebenarnya tersirat. Sakit gangguan, dia akan menyucuk-nyucuk dan juga akan menikam-nikam. Selalu sakit hilang. Lepas tu dia tempat lain pula, dia pindah-pindah. Dia boleh bergalih-galih. Dia berwaktu. Biasanya lepas asar nak dekat maghrib, kita mula sakit sampai subuh. Siang normal ataupun kurang sakit. Nak dekat maghrib je mulalah sakit. Mulalah emosi kacau. Mulalah jadi baran. Mulalah sedih tiba-tiba. Siang kurang. Itu memang sakit gangguan. Selalu sedih. Sakit yang lagi satu sakit gangguan ni, sakit yang beralih-alih. Dia cocok tang sini. Lepas tu sakit yang berwaktu. Keluar pada rumah okey je, balik rumah je mula sakit. Pergi tempat kerja sakit. Pergi tempat bisnes sakit. Balik rumah tak sakit. Maksudnya ada something dekat tempat kita menjaga tu. Mudah je faham. Kalau sakit ni, sakit hospital, takkan dia pandai pula sakit dekat office, sakit dekat tempat kerja kita je. Sakit kat rumah je, tempat lain dia tak sakit. Kuranglah ni. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa iza batashtum jabbarin. Tapi selalu sakit ini. Apa? Sebelah kiri. Sebelah kiri dekat sini. Betul. Sakit. Wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. Okey, masih kaki pusing ke sana? Okey. Macam tu. Ada sakit. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sakit lagi. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sikit. Sikit lagi. Okey. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين
Dia rasa nak muntah ke? Dia rasa nak muntah ke? Dia rasa nak muntah ke makcik? Macam angin keluar. Mual je Kalau Malaysia dulu-dulu, kalau dia penari lah, penari kampung ke istana pun, dia ada ambil sosok puteri yang untuk menari. Kalau kat Malaysia ni kita tak tahu nama dia lah. Kalau dekat Indonesia dia panggil tarian jaipong. Yang mana bila kata dia nak buat ritual menarian, tarian tu dia akan pasang kemian, ada mentera yang dibaca dan automatik si penari ni akan boleh menari 3 ke 5 jam tanpa berhenti dengan kekuatan yang masuk tu lah. Lepas habis dia akan pingsan. Macam tu. Dan tarian dia tu sangat-sangat cantik lah. Itu sebab kadang-kadang kalau jin yang keturunan ni, dia akan ada relate dengan keturunan kita dulu. Biasanya rimau, banyak pendekar-pendekar ataupun pesilat ambil lah. Ataupun ada orang awam yang kampung biasa ambil jin rimau. Kalau kita keluarga banyak tanah, biasanya diganggu dengan sosok lembaga hitam hantu raya untuk jaga tanah dan kebun lah. Kalau kita nelayan yang turun ke sungai, kita akan, keturunan kita ni dia ambil buaya. Dia ambil buaya. Kalau jin nenek pula, kita kerap mimpi nenek tua ataupun nampak nenek tua, biasanya keturunan kita dulu banyak bidan lah, bidan. Bidan. Pasal jin nenek ni dia pakar dalam akar kayu dan juga urutan. Arwah nenek tu ngurut. Dan orang yang ada keturunan bidan ni, dia akan boleh urut tanpa belajar. Dan ilmu yang datang sendiri, ilmu mimpi jangan diamal. Kita amal je, maksudnya kita telah menerima dia lah. Contoh dia bagi apa-apa ilmu ataupun tergerak hati kita nak urut orang ni, kuat sangat ni, jangan kita buat, melainkan kita belajar dulu. Maksudnya kita ada darah-darah keturunan bidan, dukun, pawang, bomoh. Kita ada bakat, kita ada darah yang mengalir betul. Untuk kembangkan kena guru. Barulah guru tu boleh guide kita. Kalau tak ada guru, kita terus berjalan. Kita berjalan atas guide syaitan lah biasanya. Okay. Alhamdulillah, kurang dah. Anak sakit. Allah. Saya bukan cemburu. Kadang-kadang orang cakap, orang cemburu lah, tak dapat ilmu datang sendiri. Bukan cemburu. Kita pandang satu je. Rasulullah SAW, kekasih Allah, kalau kata ilmu datang sendiri itu baik dan Allah redha, baiklah Rasulullah manusia pertama yang dapat ilmu macam tu. Rasulullah kekasih Allah pun Allah hantarkan Jibril jadi guru Rasulullah. Kita bukan Nabi, macam mana kita boleh dapat ilmu tanpa belajar? Nak repair kereta pun kena belajar, ABC alik bata pun kena belajar. Mana tiba-tiba terus pandai? Alhamdulillah, kurang dah. Okey. Okey. Awak ada rasa apa-apa tak? Ada rasa apa-apa tak? Sebelum ni debar. Berdebar ya? Tadi memang ada anxiety. Oh, ada anxiety ya? Sekali. Okey. Ke depan ni tapi pusing ke sana. Okey. Anxiety ni adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang kadang-kadang ada libatan daripada jin dan juga syaitan lah. Supaya kita berputus asa daripada rahmat Allah. Tahan sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kejap-kejap, sabar. Tak habis. Kerana bila mereka dapat melakukan sesuatu yang buatkan manusia ni berputus asa, Nama tak angin. maka rukun iman kita yang ke-6 gagal lah. Beriman kepada keadaan dan keadaan Allah tu. Nangis Nangis. Kenapa nangis? Budak puting. Duduk. Tahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kepala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum Apa tu? harisun 'alaikum in ra'atum. Abang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit tak? Ya, Pu. Kiri ke kanan? Ya, Pu. Saya. Saya papa kebenaran. Uncle. Ah. Uncle. Uncle. Cikgu papa. Awak tengok boy tak? Papa. Ha? Awak tengok boy tak? Ha? Pipi dengan Papa Zola tengok tak? Ha? Awak tengok pipi dengan Papa tak? Abang? Main game. Main game. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dengar bisikan-bisikan juga tak? So bunuh diri apa semua? Ha? Ada lah tu. Ada kan? Ada. Ada. Masa mula teruk anxiety tu. Okey. Ada dengar bisikan-bisikan tu lah. Masa Sampai gunting rambut. sampai Ambil gunting rambut. Itu bisikan syaitan lah. Mana datangnya bisikan ni? Bisikan syaitan dan jin. Supaya Dia kita tengok putus. kipas benda lari, takut kipas runtuh. Jadi insya-Allah orang yang ada anxiety ni cara dia mudah. Allah Taala cipta emosi untuk kita kawal, jangan biarkan emosi yang kawal kita. Bila emosi kawal kita, syaitan dan jin ambil manfaat, maka akan terlahirlah sakit kejiwaan. Kena jaga. Kita ni kena faham kita sebaik-baik kejadian khalifah. Jangan biarkan benda lain ambil kesempatan atas diri kita. Bismillah. Jadi biasa perempuan kena gangguan banyak. Pasal perempuan ni dia sukar kawal emosi. Allah Akbar. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله أكبر. Sakit lagi tak? Ada rasa kurang tak? Kurang kan? Ni tadi sakit kan? Sekarang sakit lagi tak? lagi sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala. Kurang? Kurang tak? Sakit. Ada point macam mak juga ni. Makcik pun sakit dekat bahu juga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia duduk dekat lubang ni yang kita rasa berat bahu tu. Kadang urat belikat. Belikat tu memang poin utama lah. Kalau perempuan yang ada masalah period, selalu keguguran, dia duduk kat rahim dengan ulu hati tu. Tu sebab rasa senak ulu hati, GERD tu. Dia panggil dalam bahasa istilah GERD lah, senak ulu hati. Dia ada GERD tu. Aish. Dia duduk dalam salur-salur darah kita, dekat sendi-sendi, dekat saraf-saraf. Bukan macam dalam TV tu, bahu berat, ada budak kecil duduk atas bahu. Itu filem je, tak sama. Filem dengan realiti tak sama. Kurang kan? Sakit ni dah berapa lama? 3 tahun, 4 tahun? Sakit ni dah berapa lama awak punya sakit ni? Anxiety ni? Anxiety tu sebelum ada yang Masa PKP lah? mula-mula. Kurang dah ni. Sebelum ada yang kecil lah. Kurang kan? Okey, alhamdulillah. Okey, belakang telinga cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lagi tak? Kurang? Sedar tadi tak ada kawan. Okey dah. Okey, duk ambil tempat balik. Pakcik tak ada apa-apa, alhamdulillah.
Dia sebenarnya daripada ciri mimpi seseorang tu kita dah dapat kesan dia ada gangguan itu. Kenapa takut tu kenapa? Itu perasaan, kena kawal lah. Jin dia suka orang yang penakut, orang yang luru bendul. Itu sebab orang dulu yang kahwin dengan bunian ni semua orang lurus. Lurus macam mana? Ya. Lurus yang mana dia duduk kat luar nampak perempuan panggil 4 pagi dia terus pergi. Itu lurus lah. Kalau boleh berfikir tu dia tak lurus lah. Tapi dia fikir lah guna akal kan. Yang ketiga, jin suka orang yang pandai baran. Yang keempat, jin suka orang yang tak boleh kawal emosi lah, macam penderita anxiety apa semua ni. Bila dia tertekan, dia potong tangan, makan Panadol sepapan, dia sakiti diri dia, dia buat benda yang lagi menjahanamkan diri dia, jin suka orang macam ni. Dan kelima, jin suka orang yang jauh daripada Allah lah, tak solat, tak jaga ibadah, tak bersyariat lah. Kebanyakan yang jenis dikena gangguan cepat jadi teruk tu biasanya orang yang langsung tak ada amalan apa-apa lah. Maksudnya tak jaga solat, mudah benda tu cepat merebak lah. Dan macam kanser juga lah, tahap 1 tiba-tiba tahap 5 dah, tahap 4 dah, tahap 3 dah. Pasal dia tak ada benteng apa-apa, tak ada benda, tak ada zikir, tak ada selawat yang diamal dalam tubuh dia yang boleh melawan benda-benda tu daripada menguasai tubuh dia. Dia kosong lah maksudnya. Sebab orang kalau kosong mudah. Cuma kita boleh cakap tak ada satu benda pun yang boleh membentengi diri kita daripada kena gangguan ni, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Rasulullah kekasih Allah pun kena sihir ini kan pula kita. Kita cuma hanya mampu mengamal sahaja amalan zikir, selawat tu semua umpama payung lah. Tapi orang pakai payung pun kalau jalan dalam hujan lebat tetap akan basah. Istilah dia begitulah. InsyaAllah. Okay, sekarang saya minta selawat ke atas Nabi ataupun baca selawat yang saya lafazkan ni berulang-ulang sampai habis, kita buat double check. Ini dipanggil selawat Jibril, dan selawat ni yang saya bagi dekat semua pesakit saya amal lah. Lafaz dia pendek saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai habis proses, sampai saya suruh buka mata, baru berhenti selawat. Niatkan selawat ni membakar, menghabiskan segala kebatilan, jin dan sihir yang mungkin masih ada dalam badan kita, rumah kita, keluarga kita dan juga kehidupan kita. Selawat je sampai habis, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan azan yang kulaungkan ini ya Allah, mudah-mudahan Kau menghancurkan segala kebatilan jin dan sihir yang masih ada dalam tubuh mereka ya Allah, keluarga mereka, kehidupan mereka, rumah-rumah mereka ya Allah. Izinkanlah jalan keluar buat mereka ya Allah. Izinkanlah kesembuhan yang kekal buat mereka ya Allah. Izinkanlah perlindungan buat mereka ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, buka mata. Alhamdulillah. Ada rasa apa-apa lagi tak Makcik? So, sakit kepala. Sakit? Kepala. Kepala sikit. Awak? Tak ada apa. Jadi insyaAllah kita sambung selepas siap mandian lah. Jadi awak pun buat mandian sekali dengan mak. Ayah tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah. Kita sambung selepas siap mandian. Kita tengok macam mana feedback mereka selepas siap mandian. Okay, bye. Alhamdulillah, urusan kita malam ni Allah mudahkan dan selesailah, ya. Jadi kita tanyakan makcik dan juga anaknya apa perbezaan yang mereka rasalah sebelum dan selepas rawatan. Okey. Sekarang ni rasa lega lah. Okey. Rasa lapang tak Lapang. dekat Lepas tu lepas rawatan tadi tu rasa apa sendawa. Sendawa. Alhamdulillah. Sekarang ni tak ada rasa, tadi memang rasa pedih bulu hati tau. Sampai tangkap rasa apa pahit masam kat tekak kan. Tak ada. Sekarang dia rasa release lah. Segar badan. Okey, makcik. Tadi mula-mula rasa macam sakit kan. Rasa sakit. Lepas tu sakit kepala. Sekarang ni dah okey lah, dah lega. Semua sakit tu hilang. Cuma terasa lagi lah sikit-sikit. Dia rasa macam kepala tu jadi bengong, kosong jadi kosong. Lapang. Kosong lah, tak ada benda yang duduk lagi dekat dia punya kepala, dekat dia punya pemikiran tu. Tidak, benda tu bertapak. Badan pun macam ringan. Rasa ringan Alhamdulillah. Soalan kedua saya, ketika dirasuk tadi makcik sedar ke ataupun tidak, ataupun langsung tak ingat apa-apa? Sedar. Tapi tak boleh kontrol perbuatan semua. Okay, sedar memang sedar. Itu kerasukan yang 50-50 lah. Dia kerasukan ni banyak. Ada yang 50-50, ada yang 100% tak sedar, ada yang on off. Kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia kena rasuk. Masa dia sedar, dia betulkan topeng dia, jadi dia kena rasuk ni, macam tu. Jadi orang yang pandang ni, dia tak faham, dia akan cakap orang tu berlakon lah. Buat apalah pesakit nak semata-mata panggil saya untuk dia berlakon. Tak logik pun sebenarnya. Dan lagi satu, memang ada juga di antara pesakit-sakit yang berlakon. Contoh mungkin dengan cara dia berlakon kena rasuk, dia nak luahkan apa yang terpendam pada suami dia. Emosi. Ada juga yang nampak seakan-akan kena rasuk, rupanya emosi saja. Dan ada juga yang mana dia dah sedar tapi dia terlampau ikut-ikut emosi. Itu sebab ada video yang saya marah dah, tak ada apa-apa jin dah. Bangun, jangan buat plan apa-apa. Maksudnya saya sedarkan dia anggap macam aku masih kena rasuk ni, masa ada jin ni, padahal benda tu dah tak ada. Dia terikut-ikut emosi lah. Jadi syukur Alhamdulillah, Allah mudahkan urusan. Dan kita nampaklah dalam semua perawatan macam-macam takdir dan juga bahagian masing-masing. Ada yang teruk, ada yang saya basah habis baju seluar semua ni peluh, ada yang mudah. Jadi semuanya atas ketentuan Allah. Kita sebagai manusia cuma usaha dan ikhtiar sahajalah. Mungkin Pak Cik ada nak cakap apa-apa untuk yang terakhir? Pak Cik Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa. Okey, Pak Cik ada apa-apa nak cakap? Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi datang mengubat isteri saya ni. Isteri saya ni dah lama sakit dia. Saya pun dah banyak berubat tempat-tempat lain lah. Bukan nak cakap tempat tu tak baik. Dan yang buat speechlessnya Pak Cik ni lah penonton saya, dan Pak Cik lah yang booking. Maksudnya orang yang berumur tapi dia mempercayai apa yang saya buat, walaupun saya tak pakai jubah serban semualah. Jadi sebenarnya macam saya cakap lah, apa yang saya zahirkan, saya nak bagi tahu perawatan ni bukan terletak pada pakaian, bukan terletak pada label yang kita guna, tapi daripada cara kita buat rawatan lah. Apa pun terima kasih Pak Cik lah kerana percaya. Dan juga kita harapkan semua yang menonton boleh mendoakan supaya semua pesakit kita dapat jalan keluar, kesembuhan yang kekal dan perlindungan.
Selepas buat rawatan ni, pastikan makcik jaga emosi lah. Kita fikir Allah Ta'ala cipta emosi untuk kita kawal. Emosi ni salah satu makhluk Allah. Jangan biarkan emosi kawal kita. Bila emosi dah kawal kita, syaitan dan jin akan ambil manfaat untuk buatkan kita rasa putus asa, buatkan kita rasa tak boleh beriman kepada keadaan dan keadaan Allah. Penyakit contoh macam anxiety, bipolar, panic attack, semua ni adalah penyakit yang melibatkan jiwa. Yang mana kita sebaik-baik kejadian, khalifah, tapi kita kalah dengan jiwa kita sendiri. Bermaksud, kita bila dah kalah dengan jiwa, syaitan pun menyesatkan kita dalam keadaan tak boleh terima takdir yang buruk, maka rukun iman yang ke-6 tu dia tak cukup sempurna lah. Kita gagal lah dekat rukun iman yang ke-6 tu. Jadi dia orang ni cukup pandai untuk cuba menyesatkan anak Adam. Dia tak dapat sesatkan cara besar, cara halus. Tak dapatkan cara terang, cara kasar, cara tersembunyi. Jadi apa pun, insya-Allah tentang kesembuhan, ada yang kita rawat terus sembuh, ada yang ambil masa juga. Cuma apa yang kita ruqyah ni, amalkan macam saya ajarkan. Dan ada beberapa amalan lah. Amalan zikir harian. Kalau busy siang buat malam, kalau busy malam buat siang. 15 minit je. Siang lepas subuh, malam lepas maghrib. Itu golden time lah untuk kita amal. Lepas tu doa buka pakaian. Setiap kali nak buka pakaian, baca doa buka pakaian. Pasal adanya jin-jin liar yang sangat banyak di sekeliling kita yang hari-hari tengok kita berbugil. Lalu dia jatuh cinta, itu yang datang tu lebam-lebam, kena tindih, mimpi bersetubuh tu. Takut yang liar ni. Dan seterusnya ada amalan sunnah Nabi sebelum tidur. Fatihah 3 kul, 3 tapak tangan, sapu seluruh badan, tidur. Dan jangan terlampau takut sangat. Kita ni sebaik-baik kejadian, kita jangan terlampau takut. Kadang-kadang ada jin ni, dia kacau manusia tu untuk takut-takutkan manusia tu je. Dia tak damping, bukan saka, bukan apa. Cuma dia takutkan kita je, dia nak gelakkan kita ramai-ramai. Bila kita takut, kita terkencing, kita selubung menggigil tu, dia seronok tengok. Jadi jangan biarkan diri kita menjadi mangsa kepada pembulian jin lah. Kena berani, kena yakin Allah bersama kita walaupun dekat mana pun kita berada. Pakcik kena kuat lah, tak ada apa-apa, yakin je. Lepas tu di luar amalan, banyakkan selawat Jibril tadi tu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tu paling selawat tu saya susun, maksudnya saya bagi pada pesakit ni, bukan saya susun lah, ulama yang susun. Tapi saya gunakan selawat tu untuk healing gangguan emosi ni. Banyak pesakit yang amalkan betul-betul amalan semua, alhamdulillah dapat kesembuhan yang kekal lah. Jadi sampai sini saja, saya minta maaf kalau ada terkasar, tersakiti ataupun apa-apa. Pada yang menonton boleh mendoakan supaya semua dapat kesembuhan yang kekal, jalan keluar dan perlindungan daripada Allah. Kebenaran tak pernah mengalah. Assalamualaikum. Bye.